أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya, dengan izinnya kita dapat lagi bersama pada hari ini tuan-tuan dan puan untuk episod yang terbaru bagi Moh Ngaji. Jadi alhamdulillah, buat makluman anda semua, hari ini merupakan episod yang pertama bagi program Moh Ngaji kita untuk musim yang keempat. Jadi alhamdulillah, tahniah diucapkan kepada sahabat-sahabat semua yang telah mengikuti kita punya program Moh Ngaji untuk musim yang ketiga baru-baru ini yang kita baru saja selesai mengadakan majlis khatam Al-Quran pada hari Jumaat baru-baru ini. Jadi saya ucap terima kasih kepada semua yang hadir, yang terlibat dalam majlis khatam dan semua yang mengikuti lah. Ya. Jadi insya-Allah untuk pertemuan kita hari ini kita kata macam buka buku baru lah. Ya. Buka buku baru. Mungkin ada sahabat-sahabat sebelum ni yang datang di pertengahan kan. Masuk slot Moh Haji ni di tengah-tengah. Tak sempat ikut daripada mula. Jadi saya kira ini adalah satu peluang yang terbaik buat anda semua, yang mana kita mulakan balik daripada awal. Dan saya harap anda semua yang sedang menonton ni, yang ada ni, insyaAllah sama-sama diberi kekuatan, kecekalan, diberikan orang tak apa, semangat baru untuk mengikuti Moh Ngaji kita ini daripada episod yang pertama sehinggalah kita khatam untuk kali yang kedua insya-Allah. Saya harap anda semua dalam keadaan yang sangat semangat pada pagi ini tuan-puan, ya. Dan di samping itu kita perlu juga bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan izin Allah lah kita dapat berhimpun bersama dalam majlis ini, dalam kita punya Moh Ngaji ini. Kalau bukan atas izin Allah, mungkin kita tidak berada di sinilah. Ramai lagi sahabat-sahabat kita yang mungkin nak ikut, tapi disebabkan kekangan masa, banyak perkara-perkara yang perlu diselesaikan dengan segera, maka tak dapat untuk ikuti kita punya live Moh Ngaji setiap pagi. Alhamdulillah. Jadi dari sudut masa, hari, tidak ada yang berubah tuan-puan, sama sahaja. Cuma kalau tuan-puan perasan kita punya tema je lah. Kalau sebelum ni kita bertemakan warna purple, ya. Jadi untuk kali ni alhamdulillah kita tukar sikit dengan warna hijau, ya. Warna hijau, sedap mata memandang. Jadi ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada sahabat-sahabat semua. Mungkin ada yang sedang menonton ni sahabat-sahabat baru, jadi ini adalah program untuk anda sebenarnya, yang mana kita akan adakan istiqamah mengaji setiap hari 5 muka surat, ya. 5 muka surat, dan kita akan teruskan dengan sedikit bedah tajwid. Dan untuk info lanjut tuan-puan boleh tengoklah di bawah ni, disediakan makluman untuk anda lihat dari sudut muka surat bacaan semasa, kemudian bacaan untuk sharing tajwid. Jadi itulah 2 slot yang akan ada dalam kita punya live setiap pagi. Jadi sahabat-sahabat semua, seperti biasa yang baru hadir, ya, selamat datang, yang memberi salam, waalaikumsalam. Saya nak mohon jasa baik anda semua macam biasa. Okay, bantu saya untuk sharekan dahulu live kita pagi ini, boleh? Bantu saya untuk sharekan live kita pada pagi ini. Right, Moh Ngaji episod 1. Kita harap ramailah dapat join ni, ya. Okay, sekali lagi selamat datang semua. Teruskan share tuan-puan. Kita nak mula ni. Hari ni semangat baru, semangat baru insya-Allah. Alhamdulillah, selamat datang semua. Suara saya tuan-puan dengar dengan jelas, tak ada masalah kan? Audio setakat ni tak ada masalah, ya.
Okey, nanti tuan-puan boleh ajak lagi kawan-kawan, geng-geng masjid ke, surau ke, geng-geng kuliah duha ke kan, kuliah maghrib ke, kuliah isyak ke, apa-apa jenis kuliah lah. Tuan-puan boleh ajak. Okey, sama-sama sebarkan. Jangan takutlah untuk sebarkan kebaikan. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat buat kita yang tukang share ni dan mereka yang ikuti. Mudah-mudahan. Baik. Terima kasih yang sudah share tuan-tuan dan puan. Dan kepada anda yang ingin menyumbang star, apapun saya ucapkan terima kasih kepada para-para penyumbang. Dan kalau anda nak menyumbang star, anda boleh tekan saja di bawah tu. Ada ke lagi buttonnya tu? Ada kan? Apapun saya ucapkan terima kasih lah kepada semua penyumbang-penyumbang. Dan saya rasa itu sahaja untuk mukadimah di awal ini. Jadi sahabat-sahabat semua, adakah anda semua sudah bersedia? Adakah anda semua sudah bersedia? Terlebih dahulu sama-sama kita niatkan pahala bacaan kita pada pagi ini dikhususkan buat ahli keluarga kita yang telah tiada, ya. Kemudian untuk kita sendiri sama-sama kita betulkan niat, pastikan kita meletakkan niat yang utamanya ialah kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat semua, tanpa membuang masa lagi, kita dahulukan pembuka untuk episod 1 Mengaji musim yang keempat dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. InsyaAllah sama-sama kita beristighfar tuan-puan pagi ni. Boleh? Sama-sama kita beristighfar, memohon keampunan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita diberi kelapangan, diberi kelapangan jiwa untuk kita mengikuti kita punya pengajian pagi ini. InsyaAllah sama-sama kita beristighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataaya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihah, عمالا مقبولا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما، زدني علما نافعا، ووافقني عملا صالحا، عملا مقبولا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما، زدني علما نافعا، ووافقني
عملا صالحا عملا مقبولا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. Alhamdulillah, 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 summa Alhamdulillah. Sudah selesai dah bacaan istighfar kita, tuan-tuan dan puan. Dan seterusnya, kita akan pergi pada bacaan semasa kita insya-Allah. Hari ini kita akan sambung, sudah tentu kita bermula daripada muka surat yang pertama, tuan-puan, daripada suratul Fatihah. Kemudian kita akan berhenti sehingga muka surat yang kelima insya-Allah. Ya. Baik. Jadi saya harap anda semua sudah bersedia dengan mushaf masing-masing. Jika anda tidak mempunyai mushaf di sisi, anda boleh sahaja lihat pada paparan skrin masing-masing insya-Allah. Okey, baik. Saya kira anda semua sudah bersedia. Jadi insya-Allah kita mulakan bacaan kita, tuan-puan. Seperti biasa, kita perlu fokus pada setiap sebutan bagi huruf-huruf yang kita nak lafazkan, ya. Kemudian pada masa yang sama, tuan-puan tolong semakkan juga bacaan saya. Kalau ada apa-apa kesilapan ataupun ralat, boleh bagi tahu di ruangan komen dan sama-sama kita akan perbaiki. Sekali lagi saya ingatkan tuan-tuan dan puan, bantu saya untuk share dahulu. Yang belum share, tolong bantu saya share, tuan-puan. Ini episod pertama, tuan-puan. Bantu saya, ya. Bantu saya untuk kawan-kawan yang lain ni. Biasalah, kalau kita buat daripada awal ni, dia semangat dia tu lain sikit. Jadi sebab tu mohon sangat jasa baik anda semua yang sedang menonton ni, tolong share dulu, ya. Mudah-mudahan menjadi penarik kepada sahabat-sahabat lain untuk mulakan pengajian. Baru rasa seronok sikit kan, kita dapat mula daripada awal ni. Bantu saya, tuan-puan. Yang sudah share, alhamdulillah, terima kasih. Barakallahu fikum. Yang belum share, teruskan untuk share. Baik, kita mulakan. Tuan-tuan dan puan, tarik nafas. Sedia. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم
فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم صدق الله العظيم Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Baik tuan-tuan dan puan, kita dah selesai untuk 5 muka surat. InsyaAllah semoga kita diberi kekuatan untuk kekal istiqamah 1 hari 5 muka surat insyaAllah. Jadi hari ini kita berhenti dulu sehingga muka surat yang kelima. Kepada sahabat-sahabat yang baru hadir, Alhamdulillah, makin ramai yang dapat join bersama pada pagi ini. Saya harap anda bantu saya terlebih dahulu. Yang ada yang sedang menonton ni, bantu saya tolong share boleh? Tolong sama-sama bantu saya sharekan dulu pengajian ini supaya ramai sahabat-sahabat kita, masyarakat di luar sana, khususnya umat Islam sendiri dapat mengikuti pengajian kita ini. Dan buat makluman anda, program ini adalah program yang percuma sahaja, tidak perlu mendaftar apa pun. Anda hanya perlu datang bawa diri sahaja ataupun berikan komitmen sahaja. Okey, baik. Jadi hari ini merupakan episod yang pertama. Elok sangatlah buat sahabat-sahabat yang baru saja join, baru hadir dalam live kita pagi ini. Jadi insyaAllah kita akan bertemu pada setiap pagi untuk meneruskan bacaan kita sehinggalah kita mencapai tujuan utama kita untuk habiskan 30 juzuk Al-Quran. Dan di samping itu kita juga ada selingan untuk sharing tajwid. Jadi insyaAllah kita tak nak buang masa lagi tuan-puan. Jom kita pergi pada sedikit perkongsian ilmu tajwid pada pagi ini. Kita pergi pada muka surat 105 insyaAllah. Kita masuk hari ini untuk bedah tajwid kita muka surat 105. Tuan-puan boleh buka muka surat 105. Boleh tuan-puan? Yang depan ni pun saya nak ubah kejap. Hari ni muka surat 105. Okey. First time Ustaz. Okey, baik. Puan Faridah, kita selamat datang semua yang baru hadir. Okey, ahlan wa sahlan. Jom kita pergi pada bedah tajwid kita, boleh tuan-puan? Muka surat 105. InsyaAllah. Dan mudah-mudahan apa yang kita dah pernah belajar sebelum ni, kita dapat ingat kembali lah. Anggaplah ini ulang kaji kita tuan-puan ya. Baik, saya minta izin untuk respon dulu. Ada soalan daripada sahabat kita.
saya selalu baca Quran, huruf yang bukan di hidung selalu terasa macam di hidung. Macam mana nak buat Ustaz? Okey. Berkaitan dengan apabila kita menyebut huruf yang bukan datang daripada hidung, tapi bila baca bunyi macam kat hidung. Saya bagi contoh macam huruf Ain lah. Macam huruf Ain. Huruf Ain sepatutnya kedudukannya di bahagian kerongkong kita. Cuba tuan-puan sebut A. Contoh macam dalam Al-Fatihah kan. Iyyaka huruf Ain yang mati tu. Iyyaka na'budu wa Okey, baik. Jadi, saya bagi contoh Ain ni sebab Ain lah antara huruf yang ada potensi kan. Iyyaka na'budu. Okey. Jadi, apa pun yang pertama ialah tentang peletakan makhraj. Tentang peletakan makhraj. Baik. Jadi, itu antara point lah yang boleh saya kaitkan dengan apa yang diajukan tadi. Kemudian boleh jadi juga, okey, tadi contoh huruf lah, bab peletakan makhraj lah. Maksudnya kalau letak bunyi itu kat hidung, maka dengar macam bunyi hidung. Tapi ada juga yang peletakan makhrajnya betul, tetapi sebabkan karakter suara tu sendiri yang memang ada unsur-unsur, kita kata unsur-unsur dengung ni ataupun unsur-unsur sengau ni. Jadi itu lain pula. Itu bab tone lah, bab tone suara. Mungkin ada sesetengah orang tu yang memang tone suaranya begitu kan. Bila baca tu bunyi sengau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini contoh. Ini contoh bacaan yang mana saya tapakkan tone suara saya pada hidung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ni saya tapakkan. Maksudnya saya letakkan saya punya karakter suara ni pada hidung. Jadi sebab tu dengar tu bunyi macam bunyinya mengaji di hidung. Kan? Jadi mungkin yang bertanya tadi, tuan yang bertanya tadi boleh cuba kesan dulu. Berlakunya bunyi begitu atas faktor peletakan makhraj yang tidak betul ataupun memang karakter suara kita tu berada di hidung, ataupun boleh jadi ni last sekali lah, ataupun boleh jadi itu hanya perasaan kita je. Sebenarnya okey. Tapi perasaan kita rasa macam tak okey. Jadi sebab tu pentingnya ada bimbingan daripada guru ataupun ada guru yang menyemak lah, yang mendengar. Kan? Boleh? Bila sebut Ain tu, Ustaz terasa di kerongkong bukan di hidung. Okey, kalau rasa di kerongkong maknanya betul lah. Kan? Kalau rasa di hidung maknanya adalah benda yang perlu diperbaiki. Okey, boleh? Dia macam sengau. Ya. Boleh ya, tuan-tuan dan puan? Okey, huruf Ain tengah kerongkong. Okey, sahabat-sahabat semua dapat dengar suara saya dengan baik? Ada yang kata tak, suara hilang. Okey je kan? Baik, insyaAllah tuan-tuan dan puan, minta maaf. Saya harap soalan yang diajukan tadi tu saya harap menjawab lah apa yang saya sebutkan tadi tu untuk soalan tadi. Okey, baik. Jom sahabat-sahabat semua. Dah ready ke untuk sama-sama kita perah otak untuk kita bedah tajwid? Mudah-mudahan dapat membantu kita lah supaya bacaan kita lebih lancar ataupun lebih bertetapan dengan hukum yang telah kita belajari selama ini, insyaAllah. Jom kita tengok muka surat 105 ya. Ini ayat 171. Dah ready? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kitab la Ya ahlal kitab la taghlu. Baik. Untuk ya ni tuan-puan kita perlu baca
4 ataupun 5 harakat. Hukumnya mad jaiz munfasil. MJM. Mad jaiz munfasil hukmi. Kat sini nampak macam mad wajib kan? Nampak macam satu kalimah. Tapi disebabkan mungkin kita tahu kalau huruf mad yang bertemu dengan hamzah bertiang ni, hamzah yang bertiang, maka kita tahu untuk kelaskan sama ada dia mad jaiz ataupun mad wajib. Jadi kat sini mad jaiz munfasil. Hukumnya 4 ataupun 5 harakat sahaja. 4 lebih utama. Ya ahlal. Baik, untuk ha yang mati ini kita perlu jelaskan. Jelaskan sebutan dia. Sebutan ha yang matilah. Ya ahlal. Ahlal. Pastikan bunyinya datang tepat pada bahagian mana ni? Kat sini. Pangkal kerongkong. Ingat tu. Untuk huruf ha. Ya ahlal kitabi. Baik, untuk lam yang mati. Sahabat-sahabat semua, para pendengar, ingat. Bila lam yang mati ni, pastikan kita jangan tawallud. Jangan beranakkan bunyi dia. Ahlal. Ahlal. Bunyi yang lebihan tu kita elakkan. Lal. Cuba ikut saya. Lal. Lal. Begitu. Jumpa je lam yang mati, begitulah tuan-puan perlu sebut, bunyikan dia. Ya ahlal kitabi. Ta di sini 2 harakat. Ada alif kecil kat sini. Jadi hukumnya mad asli lah. Yang kat sini tadi alif lam qamariyah. Jelaskan lam. Lal kitabi la mad asli 2 harakat. Ta ni juga mad asli. Bila sebut mad asli ni mesti 2 harakat lah. Ya, sahabat-sahabat semua. La taghlu fi. Baik. Huruf ghain. Hati-hati. Pastikan ghain ni jangan bunyi terlalu nipis. Tar. Kan? Angkat kita punya pangkal lidah ni. Lidah kita. Okay. Di bahagian pangkal. Ni hujung lidah kan? Pangkal. La taghlu. La taghlu. Dapat tak? Huruf ghain ni. Huruf ghain matikan dengan mengangkat pangkal lidah kita. Kemudian lu ni kita baca 2 harakat sahaja. Okey, boleh. Dan kita nampak tak ada huruf alif, kemudian atasnya ada bulat. Kan? Jadi tuan-puan nampak je dalam Quran alif yang begini, yang ada bulat di atasnya, maka abaikan sahaja. Tak perlu dibaca. Namanya huruf ziyadah. Ada pada tulisan, tiada pada bacaan. La taghlu fi. Terus je. Okay, anggaplah alif tadi yang kita sebut huruf ziyadah, huruf tambahan. Bahasa Arabnya huruf ziyadah. Ianya tak perlu dibaca. Abaikan. Ya. Kemudian fi 2 harakat mad asli. Fi 2 harakat mad asli. Di 2 harakat mad asli. La taghlu fi dinikum. Fi dinikum wala taqu. Mim mati jumpa waw. Kat sini hukumnya izhar syafawi. IZS. Izhar syafawi. Jelaskan makhraj dan sifat mim tu. Dinikum wala kum wa. Bila mim yang mati ni tuan-puan, hukum izhar ni, pastikan mim yang mati tu ada unsur dengung aslinya tu. Dengung original memang kita tak boleh nak hapuskan dia. Bila kata jelas, jangan faham jelas begini. Fi dinikum wala taqulu fi dinikum kum. Itu terlalu pendek, short sangat bunyi dia. Pastikan ada gunnah asliyah kita sebut. Dengung asli. Fi dinikum wala. Nampak? Natural je bunyi dia. Boleh ya, sahabat-sahabat semua? Alright. Sahabat-sahabat yang baru masuk, baru hadir, teruskan bantu saya share dulu boleh? Kita berada pada sesi bedah tajwid. Tolong bantu saya share-sharekan, share banyak-banyak supaya ramai yang dapat join sama-sama untuk kita bedah ayat. Sekarang ni kita berada pada muka surat 105. 105. Tuan-puan boleh tengok di bawah ni ada info.
kita punya bacaan. Sekarang ni berada pada slot kedua, bedah tajwid. Okay, kita sambung kembali. Wala taqulu. La mat asli, 2 harakat. Qu pun sama mat asli, lu pun sama mat asli. Okey, tak ada masalah kan? Cuma yang qaf ni kena perhatikan betul-betul. Qaf ni huruf tebal. Wala taqulu, wala taqulu, wala taqulu. Qu angkat pangkal lidah. Ingat, huruf tebal mesti kena angkat pangkal lidah. Itu je petua dia. Dia tak ada benda lain. Ya. Sebab dengan mengangkat pangkal lidah, maka terhasillah suara yang tebal. Okey, baik. Kemudian kita tengok ala. Ini pun sama tuan-puan. Macam saya sebut tadi, abaikan sahaja. Kalau nampak alif yang ada bulat di atasnya kan. Wala taqulu ala Allahi. Baik, kat sini ada huruf ain, tengah kerongkong. Kemudian huruf lam. Lam dari atas, la. Lam dari atas, la. Dia nak jumpa dengan kalimah Allah. Kalau tuan-puan tengok lam dari atas jumpa dengan lam kalimah Allah tu. Okey. Jadi untuk lam pada kalimah Allah ni perlu dibaca tebal. Lam yang kat sini kena nipis. Biasa je. La. Masuk pada kalimah Allah baru tebal. La. Ala Allah. Ala la Allah. Okey, hati-hati di sini. Jangan kita tebalkan ala. Wala taqulu ala Allah. Nampak tak? Wala taqulu ala Allah tu kita tak nak. Kita nak yang macam mana ni? Nipiskan. Wala taqulu ala la. Steady lagi. Wala taqulu ala Allah. Baru masuk pada lam tu dengan tebal lah. Boleh? Baik. Kalimah Allah ni kita baca dengan tebal. Sebab apa tebal? Sebab sebelum dia baris atas lah. Iaitu pada lam tadi tu. Ala. Okay. Ala Allahi illal. Baik. Di sini la ni asalnya mat asli. Kalau ikutkan. La ni asalnya mat asli. Illa. Tapi mat di sini tidak lagi berfungsi. Sebab apa? Sebab huruf mat jumpa dengan lam. Bila huruf mat jumpa dengan lam ni, kita kategorikan pertemuan dua sukun. Kita kategorikan pertemuan ni adalah pertemuan dua sukun. Untuk makluman anda, huruf mat ianya adalah huruf yang mati. Huruf yang mati. Alif waw ya kan, huruf mat. Huruf mat ni adalah huruf yang mati. Huruf mati jumpa huruf mati tak boleh dibunyikan dalam situasi inilah. Jadi kaedahnya macam mana? Huruf mat ini perlu digugurkan bunyi dia. Inilah kita panggil iltiqa' sakinain, pertemuan dua sukun. Jadi abaikan alif ni. Sebab tu bila kita baca illal, kan ramai yang boleh baca kat sini, tak ada masalah. Cuma mungkin ramai yang tak tahu sebab musabab dia. Jadi inilah yang dinamakan iltiqa' sakinain, pertemuan dua sukun. Illal haqq. Okey. Baik, kemudian kita hanya terus matikan lam. Illal. Dan ingat, pada huruf lam tidak perlu kita tawallud. Tak perlu kita adakan bunyi lebihan. Illal. Begitu saja hukum alif lam qamariyah. Kemudian haqqa. Okey, haqqa. Kat sini saya rasa semua tahu bahawa huruf qaf ini bila kita matikan dia, kita perlu lantun. Dan kita tengok juga pada qaf ini terdapat sabdu, maka lantunannya lantunan tu bukan isu lah. Lantunan tetap lantunan. Cuma pada qaf yang bersabdu ni kena hadirkan sedikit kita kata macam kuatkan sedikit lah bunyi dia tu. Sebab huruf yang bersabdu ni huruf yang kuat kan. Huruf tasydid. Illal haqq. Bukan lantunan tu yang kuat
Lantunan tu tak kuat pun. Cuma yang disebut kalau kita sebut kat sini qalqalah akbar, betul tak? Kalau tuan-puan belajar kan berkaitan dengan sifat qalqalah ni disebut qalqalah akbar, iaitu berhenti pada huruf yang bersabdu. Huruf qalqalah yang bersabdu. Ada 5 huruf kan? Qaf, ta, ba, jim, dal. 5 huruf qalqalah. Jadi illal haqq, illal haqq. Matikan dulu. Kan kalau ikutkan kaedah ada 2 qaf kan? Haqqa, qa. Jadi ibaratnya selesaikan ini dululah. Haqqa, haqqa. Lantun tu kat sini tuan-puan. Qaf yang akhir sekali. Lantunnya pada qaf akhir sekali. Yang kat sini yang kena jaga ni. Haqqa, illal haqqa. Okey, yang lantun tu kat sini. Untuk yang di sini, okey, tak perlu lantun lah. Sebab lantunan tidak akan berlaku dalam fasa idgham, memasukkan. Kat sini ada konsep idgham lah ni, masuk. Jadi saya harap tuan-puan faham, apa pun lantunannya pastikan tidak berbalik ke peti suara. Itu sahaja. Illal haqqa. Bunyi o belakang tu bunyi patah balik ke peti suara. Itu yang kita kena elakkan. Boleh ke tuan-tuan dan puan? Jelas tak? Jangan balikkan suara tu jangan balikkan lantunan tu ke peti suara. Al-haqqa. Bunyi dia ke depan. Dia bukan ke belakang. Haqqa. Bunyi tercekik tu kan. Kita tak mau bunyi yang tercekik tu. Boleh nah? Okey, baik. So, kita teruskan lagi insya-Allah. Innamal masi. Nun bersabdu tuan-puan, kita kena dengung dia. Wajib dengung, 2 harakat je kadar. Dengung sempurna biar sampai ke pangkal hidung. Innamal masihu. Baik, di sini pun sama, mal. Kenapa dia tak jadi panjang ma ni? Sebab huruf mat tadi kan kita dah faham kan, huruf mat huruf mati. Jumpa pula dengan sekali lagi huruf mati. Jadi ada 2 huruf mati. Mati jumpa mati, mana boleh nak baca, betul? Jadi kaedah di sini huruf mati yang pertama ni kita gugurkan dia. So sebab tu waktu kita baca mal ni terus. Innamal masihu. Kan? Dengan adanya kefahaman, dia lebih membantu kita kepada corak pembacaan kita lah. Setuju tak? Mungkin sama ni kita tahu je baca tu macam mana. Cuma yalah, kadang-kadang mungkin boleh jadi keliru sebab kita sendiri pun tak pasti kenapa dibaca begitu. Tapi bila dah tahu ni, mudah-mudahan dia tidak tak mengganggu kita lah, konsentrasi kan. Kadang-kadang kita tengah baca tiba-tiba nampak macam mana nak baca ni, pening pula kan. Jadi itulah huraiannya secara ringkas. Baik. Masihu, si 2 harakat mak asli. Masihu, ha pedas. Macam mana nak pedaskan ni? Selalu sebut pedas, macam mana nak pedaskan? Poin utama dia, kena pastikan kita cuba menyempitkan bunyi ha tu. Sempit. Kan? Sebab tu istilah dia pedas. Macam kita pedaskan, kita sebut ha. Tu yang berlaku sempitan pada injap suara kita tu tuan-puan. Tuan-puan berlatih je buat bunyi pedas tu. Kan? InsyaAllah lama-lama dapatlah. Innamal masihu Isa bin Maryam. Okey, boleh kemudian huruf ain ni tengah kerongkong juga, sama je dengan ain tu. Kena sempitkan. Hu ai. Masihu ai. Hu ai. Hu ai. Hu Isa bin Maryam. Untuk ain pun sama. Ain dengan ha, tuan-puan guna je point yang sama. Sempit tengah kerongkong. Okey, ain 2 harakat mak asli.
Isa bin Maryam. Baik, ini pun sama kan? Ini pun sama juga, iltiqa' sakinain. Pertemuan dua huruf. Sepatutnya Isa, dua harakat kat sini. Isa, patutnya ada alif kat sini kan? Biasanya. Ini huruf alif maksurah. Alif yang ditulis dengan huruf ya. Jadi point dia, Isa ni sepatutnya dua harakat. Tapi kenapa kita baca Isa benu? Dan kita tengok kat sini, alif kecil ni tidak lagi ditulis. Sebab apa? Ia ditulis seperti dalam keadaan wasal. Ianya perlu dibaca dengan sambung. Isa benu. Isa benu Maryam. Kalau ada letak alif kat sini, tanda alif, takut orang keliru nanti. Kan? Tapi huraian dia sama je macam tadi. Huruf mat, huruf mati jumpa ba mati. Tak boleh baca. Jadi gugur sukun pertama ni. Isa benu. Boleh. Isa benu Maryam. Baik. Ba yang mati. Kat sini qalqalah sughra. Lantun kecil je. Macam mana ni? Sughra ni maksudnya lemah. Kan? Ataupun kecil lah. Lantunan yang lemah. Isa benu. Layan je bunyi dia. Isa benu. Dia tak perlu Isa benu. Isa benu Maryam. Kan itu yang jadi bunyi terputus tu. Terus je. Isa benu Maryam. Isa benu Maryam. Isa benu tak perlu Isa benu tu yang kata bunyi tercekik tu. Kena elak kan Isa benu Maryam rasul. Okey, Maryam. Ra mati sebelumnya baris atas tebal. Nu Maryam. Ra mati sebelumnya baris atas tebal. Maryam ra tebal juga baris atas. Sumat asli lullah, kalimah Allah sebelumnya baris depan. Ni kena tebal tuan-puan. Kena tebal Isa benu Maryam Rasulullahi wa kalimatuhu alqaha wa kalimatu. 1, 2. Tengok ni. 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf ni semua kena konsisten. Satu harakat. Boleh? Okay, konsisten. Boleh sahabat-sahabat semua? Wa kalimatuhu alqaha. Kalimatuhu. Kat sini kena panjang. Sebab apa? Ada hukum lah. Apa hukumnya maksilah tawilah? Maksilah tawilah. Iaitu hal dhamir. Hal dhamir ni asalnya maksilah qasirah. 2 harakat kan? Tuhu. Tapi sebabkan dia jumpa hamzah ni, ada hamzah selepas dia, itu yang jadi panjang. Namanya pun berubah lah. Maksilah tawilah. Tawil ni maksud panjang. Kadarnya adalah 4 ataupun 5 harakat. Wa kalimatuhu alqaha. Alqa, ingat lam jangan beranak. Okey. Alqa qa tebal dan baca 2 harakat mat asli Ha, panjangkan ha ni 4 atau 5 harakat. Nama hukum mat jaiz munfasil. Alqaha ila lam asli mar. Ra mati sebelumnya baris atas tebal. Maryam waru. Ru pun sama tebal baris depan dan 2 harakat mat asli. Hum waruhum. Okey, tanwin jumpa mim idgham bi gunnah ataupun idgham ma'al gunnah. Sama iaitu memasukkan dengan dengung. Waruhum, dengung sempurna. Kemudian matikan nun, matikan ha.
Dua-dua kena matikan. Matikan nun, min hujung lidah ditolak ataupun ditekan ke le langit. Cuba sebut min, min. Okey. Selesai huruf nun, pergi pula ke makhraj huruf ha, matikan ha. Okey, dah matikan nun, matikan ha pula. Macam mana nak matikan ha? Terus berbalik kepada makhraj huruf ha itu sendiri, iaitu pada bahagian pangkal kerongkong. Macam mana bunyi dia? Min. Bila kita nak matikan ha ni, dia bukan huh. Macam mana nak matikan ha ni? Cuba tuan-puan buat bunyi ni. Cuba sebut. Ah. 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 Lepaskan kan? Nafas dia, suara lepas. Okey. Jadi kita copy balik bunyi tu tadi, tiru balik bunyi, letak kat perkataan yang kita bincang ni. Ni tak payah ambil. Ambil bunyi belakang tu. Tu. Wa ruhum min. Sehingga kan kita rasa kita mewujudkan satu bunyi daripada pangkal kerongkong kita. Seandainya kita rasa ada bunyi tu, ada perasaan bunyi tu wujud, maka jangan bimbang. InsyaAllah jadilah tu. Okey? Kembalikan kepada makhraj ha itu sendiri. Dia tak perlu min. Dia tak perlu ada tekanan sampai begitu. Ya. Cukup kita copy bunyi mati. Nama pun mati. Kalau kita sebut minhu, itu seolah-olah kita menghidupkan ha tu. Betul tak? Itu sahaja. Boleh ya? Sambung sikit lagi. Fa'aminu billah. Dua harakat mad badal kat sini. Dia sebab hamzah je, sebab tu namanya mad badal. Hamzah yang berada di awal kalimah. Kadar dia sama macam mad asli. Okey. Fa'aminu, nu mad asli dua harakat. Ni huruf ziyadah tadi, ingat alif yang ada bulat atas tu abaikan. Billahi, kalimah Allah nipis je. Sebab apa? Sebelumnya ba baris bawah. Fa'aminu billahi, ha baris bawah. Ra baris depan tebal. Wa rusulih. Okey, clear tak? Matikan ha ni macam kaedah tadi. Cuba ni senang sikit lah. Wa rusulih. Itu je. Kan? Wala mad asli. Taqu mad asli. Lu mad asli. Sala la mad asli. Sah. Ta yang mati ni macam biasalah. Bila ta marbutah, ta yang tertutup ni, kalau kita matikan dia bunyi ha kan. Matikan dia dengan bunyi ha. Untuk sa ni ada dua huruf sa ni, kita kena keluarkan hujung lidah kita. Sikit je. Sa. Wala taqulu salasah. Berhenti situ kan. Itulah bunyinya. Boleh tuan-puan? Baik, kat sini. Macam mana nak baca ni? Nak baca antahu ke intahu ke untahu. Jadi kat sini kita kena baca dengan baris apa tuan-puan? Ni. Nak baca baris atas ke baris bawah? Kat sini. Semua tahu dah kan? Jadi kat sini kita perlu baca dengan baris bawah. Intahu. Okey, kenapa kena baca baris bawah? Dan macam mana kita tahu dia perlu baca baris bawah kan? Selalunya itulah persoalan dia. Macam mana nak tahu dia baris atas ke baris bawah ke baris depan? Jadi jawapannya tuan-puan, dia ada formula dia. Kena tengok huruf ketiga ni. Tuan-puan kena tengok huruf ketiga. Huruf ketiga yang mana?
Kita kira dulu. Ni huruf pertama, ni huruf kedua, ini huruf ketiga. Jadi huruf ketiga ni pada huruf ta lah. Jadi kita kena tengok kat huruf ketiga tu baris apa. Huruf ketiga tu baris atas kan. Bila huruf ketiga baris atas, ni formula dia Bila huruf ketiga baris atas, kita kena mulakan bacaan dengan baris bawah. Jangan salah faham jangan tersilap. Kalau huruf ketiga baris atas, mula baris atas. Tahu. Tu pemahaman yang tak tepat lah. Jadi, ingat huruf ketiga baris atas, okey, maka kena mulakan hamzah wasal ni tadi, ni namanya hamzah wasal kena mulakan dengan baris bawah. Itu saja. Tahu. Boleh. Ramai yang dah belajar kan kaedah ni. Tapi tak apa, mungkin ada sahabat-sahabat yang baru mendapat pencerahan ni. Jadi cubalah ingat pelan-pelan kan. Tak apalah, ingat sikit-sikit dulu. Ini asas dia. Cara nak memulakan baris pada hamzah wasal, iaitu hamzah yang kita tengok dia pun kita tahu dah. Dia tak ada baris. Maka kita sendiri yang perlu memahami dia punya kaedah supaya kita tahu nak mulakan tu baris apa nanti. Memang untuk makluman semua, hamzah wasal, ini dia yang tuan-puan tengok ni, hamzah wasal memang tidak ada baris padanya. Boleh tuan-tuan puan. Ya. Sahabat-sahabat yang baru join, yang belum share, tolong share. Mana tahu kok perkongsian tentang nak memulakan baris ni sangat bermanfaat kan untuk orang-orang kat luar sana. Jadi bantu saya share kan. Dapat input sikit jadilah kan. Sekurang-kurangnya boleh dipraktikkan. Okay, kita sambung. Hu 2 harakat mat asli. Hu Intahu. Saya lupa sebut. Nun mati jumpa ta. Kat sini ada hukum kan. Ikhfa haqiqi. Bunyi I lah. Itu satu bab dah yang kita bincang tadi. Kemudian nun dengan ta ada hukum dia pula. Kena sembunyikan nun mati tu. Sembunyikan nun mati. Kemudian bersedia sebut huruf ta. Intahu khaira. Intahu. Boleh. Baik. Yang ni huruf ziyadah abaikanlah. Senang sebut je huruf ziyadah abaikan. Khaira, ya yang mati sebelumnya pada atas. Kat sini bacaan lin lah. Bacaan lin ni dia sebenarnya sifat lin, sifat lunak. Kha tebal macam biasa. Intahu khairal lakum. Kha tebal. Khairal lakum. Tanwin jumpa lam ni idgham bila gunnah. IBG. Idgham bila gunnah. IBL. Kan confuse pula IBL. Bila. Idgham bila gunnah. Khairal lakum. Matikan mim macam biasa. Kat sini izhar. Jelaskan. Kalau sambung pun sama je hukum dia. Lakum. Okay, boleh. InsyaAllah kita habiskan tuan-tuan. Sampai satu ayat ni sahaja. Okay, insyaAllah saya cuba lajukan sedikit. Innama. Okay, nun bersabdu ni wajibul gunnah. Nun bersabdu. Mallahu. Okay, ni pun sama iltiqa' sakinain. Pertemuan dua sukun. Alif mat ni tak fungsi lagi dah. Sebab dia jumpa dengan lam kan. Lam. So, lam yang pertama, alif yang pertama ni, iaitu pada saya lorik ni, tak perlu dibaca. Innama ma nipis mallahu. Innamallahu. Kalimah Allah tebal semestinya. Ha pada depan hu. Hu ila la ma asli 2 harakat. Okey, ni tanwin jumpa waw. Hukumnya idgham bi gunnah tuan-puan. Tanwin jumpa waw.
hukumnya idgham, kena masuk, kena masuk. Nak masuk ni macam mana? Ilahu. Pastikan masuk tu serta dengung. Kat sini ada potensi tau. Jadi bunyi kosong. Bunyi kosong ni bunyi yang tak ada dengung. Ilahu wahid. Kan? Tu kosong. Ilahu. Hu. Bunyi kosong. Hu ilahu wahid. Jadi kayuko dia macam mana tuan-puan? Nak tahu kita buat dengung tu jadi ke tak, tuan-puan tutup hidung. Kalau ada sengau tu, ilahu wahid. Hu. Kalau ada bunyi sangkut tu, maknanya dengung kita tu insya-Allah jadilah tu. Cuba tuan-puan buat, tutup hidung. Ilahu wahid. Kalau bunyi kosong macam ni. Ilahu wahid. Ilahu. Jadi tuan-puan boleh bezakan. Cuba dengan tutup hidung tu. Nanti tuan-puan dapat lah. Kan? Wa 2 harakat mat asli. Hid. Habdas tengah kerongkong bagi sempit. Kemudian matikan dal qalqalah kubra. QK. Wahid. Ingat bunyi ke depan, jangan patah balik, jangan tercekik. Wahid. Ke depan. Wahid. Wahid. Ilahu wahid. Okey, seterusnya subha qalqalah sughra. Kat sini lantunan kecil je. Subhanahu. Habdas tengah kerongkong. Sempitkan 2 harakat mat asli. Nahu maksilah qasirah MST. Maksilah tawilah. Maaf. Panjangkan 4 atau 5 harakat. 4 lebih utama. Subhanahu an yakuna. Nun mati jumpa ya idgham bi gunnah. An yakuku mat asli 2 harakat. Nalahu hu 2 harakat. Maksilah MSQ maksilah qasirah. An yakuna lahu hu 2 harakat. Walad. Baik, di sini ada mim kecil. Okey. An yakuna lahu walad. Jadi bila kita nampak mim kecil ni tuan-puan, dalam keadaan echo dia menyengit macam ni kan. Jadi ini adalah simbol antara salah satu simbol waqaf lah. Jadi kita sebut kat sini waqaf lazim. Kita berhenti. Kita jumpa je simbol ni, kita berhenti je tuan-puan. Itu menunjukkan bahawa jalan cerita ataupun ayat di sini sudah cukup. Maksudnya dah selesai lah. Dah selesai. Maksudnya dah cukup satu maksud, satu pemahaman dari sudut tafsiran lah. Itu sahaja. Maka dia letakkan simbol ni untuk tujuan kita alert dan kita berhenti. So fungsi dia, nampak je simbol ni, berhenti. Itu je. Ayyakuna lahu walad. Okay, dal macam biasa qalqalah sughra waktu kita berhenti. Qalqalah kubra, berhenti kan. Walad. 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 Ingat bunyi bunyi buka ke depan, bukan patah balik. Lahu maksilah qasirah MSQ 2 harakat juga. Lahu ma 2 harakat mat asli. Fi pun sama mat asli pada asalnya, tapi sebabkan ya mat jumpa dengan lam mati, sama-sama mati. Jadi ya mat ni tak berfungsi lagi lah. Lahu ma fissa. Lahu ma fissa. Nampak tak? Jadi terus fissa, alif lam syamsiyah. Ma mat asli, wa mat asli. Dua-dua mat asli.
Lahu ma fis samawati wa ma asli. Fil ni pun sama. Ya mat ni gugur sebab ya mat jumpa lam. Okey. Ya mat jumpa lam. Wa ma fil wa ma fil wa ma fil wa ma fil ard wa ma fil ard wa ma fil. Matikan lam, jangan tawallud. Alif lam qamariyah. Ya. Huruf ra yang mati, ra mati sebelumnya baris atas, tebal kat sini. Kemudian dah matikan ra dengan tebal, matikan dad pula. Wa ma fil ard wa ma fil ard wa ma fil ard wa ma fil ard. Itu sahaja. Matikan dad iaitu kembali kepada makhraj dia, tepi lidah ditekan ke garham sebelah kiri ataupun kanan. Fil ard. Yang penting jangan jangan lantun dengan dia lah. Okey tuan-puan, kita nak habis dah, kita berhenti sampai sini je dulu. Kemudian wa kafa fa ma asli wa kafa billah. Kalimah Allah nipis saja. Hi wakila. Hi wakiki ma asli 2 harakat. Lan asalnya tanwin kan. Wakilan bila waqaf jadi wakila. Wa kafa billahi wakila. Boleh? Dapat tak setakat ni? Jadi ini dinamakan mad iwad. Jadi itu sahaja tuan-puan setakat ni. Kita berhenti dulu kat sini ya, sehingga ayat 171. Jadi jom kita baca balik daripada atas. Nak? Boleh Kita baca balik daripada atas. Apa yang kita dah bedah tadi tu. Nampak? Ini hasil dia. Kita baca sama-sama. Tuan-puan jangan keluar lagi kalau boleh. Khususnya sahabat-sahabat baru. Jangan keluar lagi. Saya ada satu berita. Cik Wah. Ada satu benda lah saya nak sharekan kepada anda. So nanti dulu saya nak ambil masa beberapa minit saja. Tapi apa pun, jom kita baca dulu. Tarik nafas. Ready? Sedia semua? 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa al-haqq. Innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min fa'aminu billahi wa rusulihi wala taqulu thalathatu. Okey. Saya lupa nak sebut pada tuan-puan tadi. Kalau nak sambung kat sini, kalau sambunglah sepatutnya kita berhenti kan. Cuma kalau nak sambung kat sini perlu dibaca dengan iltiqa' sakinain ya. Thalathatu
Salasatun intahu. Itu kaedah dia kan. Jadi saya tak berhajatlah nak explain panjang. InsyaAllah nanti ada masa kita akan explain tentang iltiqat sakinan untuk situasi ni ya. Tapi kita ulang balik bacaan fa'aminu tadi kat sini. Kita ambil balik kat sini, fa'aminu berhenti salasah. Okey, salasah. Kemudian ambil intahu. Okey. Ready? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Okey tuan-puan, kejap. Tunggu dulu. Ada beberapa perkara saya nak bagi tahu tuan-puan, ada benda baru, ada benda yang tak berapa nak baru. Okey, pertama sekali untuk esok dulu. Untuk esok insya-Allah kita akan ada satu sesi podcast macam biasalah, rutin kita punya hari Selasa. Untuk makluman semua, moh ngaji kita ni bersiaran langsung hari Isnin, Rabu, Khamis dan Jumaat. Ada 4 dalam seminggu lah. Tidak termasuk Sabtu Ahad. Isnin, Rabu, Khamis, Jumaat. Baik, untuk hari Selasa ada apa? InsyaAllah setiap hari Selasa, kita ada juga live. Kita ada juga perkongsian. Cuma kita buat perkongsian rohani. Macam esok, insyaAllah tuan-puan akan bersama dengan Encik Irfan Mokhtar dan Tuan ataupun Encik Helmi kita, Encik Helmi Raplis kita, dengan perkongsian dan tajuk yang akan dikongsikan esok ialah rawat hati dengan surah Yusuf. Jadi insyaAllah esok saya harap anda semua dapat turut serta esok rawat hati dengan surah Yusuf. Dan insyaAllah perkongsian ini bermula pada jam 9 pagi. Bukan di Facebook tuan-puan, tetapi di YouTube kita, iaitu YouTube Easy Ngaji. Boleh? YouTube Easy Ngaji. Tuan-puan buka je YouTube, ataupun esok kita akan war-warkanlah dalam grup Telegram official Easy Ngaji Warrior. Kita akan maklumkan dalam tu. Kita akan letak link untuk tuan-puan ikuti dan untuk tuan-puan sebar-sebarkan. So, dapat untuk kita punya perkongsian esok? Boleh? Di YouTube insyaAllah. So ini yang pertama. Yang kedua, malam ini insyaAllah julung kali je tuan-puan. Malam ni siapa yang free, yang tak sibuk, ini pun benda baru sebenarnya buat saya insyaAllah. Untuk setiap tarikh yang tuan-puan lihat pada paparan skrin tu, cuba tengok. Ada 4 tarikh, 3 hari bulan, hari inilah. 3 hari bulan, kemudian 10 hari bulan, 17 hari bulan dan 24 hari bulan. Semua tarikh ini jatuh pada hari Isnin. Dan setakat ni untuk Oktober dululah saya war-war kepada anda semua. InsyaAllah kita akan adakan live moh ngaji tapi di TikTok pula. Sekarang ni kita cuba nak upkan kita punya TikTok Easy Ngaji. Sebab kita tahu TikTok ni adalah satu aplikasi yang menjadi tarikan kepada khususnya golongan-golongan muda ni kan. Jadi
tak kalah jugalah dengan golongan-golongan mak-mak kan, mak-mak, ayah-ayah, makcik-pakcik pun ada juga yang suka main TikTok ni. Jadi kita cuba masuk dalam platform TikTok ni, mudah-mudahan ia menjadi salah satu asbab lah untuk mereka yang selalu main TikTok ni adalah juga pengisiannya yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi insyaAllah tuan-puan yang nak join malam ni boleh masuk, tak ada masalah. Cuma kita bukan buat di Facebook lah, kita buat di live TikTok. Santai-santai je, mau ngaji, baca-baca je kan. Sebelum tidur tu boleh baca. Baca surah apa, tunggu nanti malam nanti. Masuk je dulu. InsyaAllah akan dikendalikan oleh saya sendiri. Live TikTok ni dia santai-santai je. Dia taklah hardcore sangat macam kat Facebook ni kan. Setup pun simple je. Kita insyaAllah lah saya cuba pamerkan ayat Quran pada tuan-puan untuk ikut kan sama-sama. Boleh? Jadi untuk link live TikTok ni sebenarnya tuan-puan boleh je direct terus. Buka je TikTok, cari Izzy Ngaji, nanti adalah keluar kita punya apa, kita panggil apa page saya pun tak tahu TikTok ni panggil apa dia punya depan tu kan. Saya tak ada TikTok macam mana? Boleh download. Simple je. Download, lepas tu connectkan dengan Facebook kita. Dia akan auto. Tak payah daftar akaun baru. Tak silap saya lah. Sebab saya punya akaun TikTok pun saya buat macam tu juga. Saya download, kemudian nanti dia tanya. Kita nak log masuk tu, nak log in tu, menggunakan akaun Facebook yang kita ada sekarang. Jadi mudah lah. Dia link, dia satu kapal orang kata. Tak silap saya lah minta maaf kalau saya tersilap. Saya rasa begitu. Kan, siapa yang boleh join, bolehlah masuk. Santai-santai je, tak ada apa pun. Saya ajak tuan-puan ni, yalah, nak ajak siapa lagi kan? Kena ajak tuan-puan lah. Jadi insyaAllah, julung kalinya, pertama malam ni lah. Pertama kali kita buat insyaAllah. So, jumpa malam ni. Okay, siapa yang berkelapangan insyaAllah. Santai-santai je, boleh ajak-ajak kawan-kawan kan? Sambil-sambil duduk ruang tamu tu boleh lah ikut-ikut. Kan? Okay, ni yang kedua. Dan yang terakhir tuan-puan. Ni untuk anda. InsyaAllah. Ni untuk anda. Yang mana baru ni kita selesai untuk webinar Indahkan Suaramu kan. Dan Alhamdulillah dia yang dah mendaftar. Saya ucapkan terima kasih untuk makluman anda. InsyaAllah kita ada seminar Murattal Jaharkah pada 15 dan 22 Oktober. InsyaAllah. Siapa yang berhajat, yang minat dengan seni Tarannum ni, insyaAllah program ini untuk anda, khususnya golongan-golongan yang pemula lah, yang tak pernah nak belajar lagi kan, macam mana nak melagukan Quran. Jadi program ini untuk anda. Dan jangan risau, ini bukannya mujawad, ini bukannya Tarannum yang macam dalam pertandingan tu ya. Tak sama. Ini Murattal ni bacaan kita selalu baca, bertadarus, bacaan macam tadi kita baca dalam 5 muka surat tadi kan. Lebih kurang macam tu. Bacaan Murattal. Jadi antara tanda tanya yang timbul lah pada masyarakat macam mana lah orang ni boleh baca berlagu ya? Macam mana dia orang boleh buat? Oh, itu bakat kot. Okey, bakat memang kita tak boleh nak nafikan, itu betul. Cuma point dia, kalau ada bakat tapi tak belajar pun dia tak jadi juga sebenarnya tuan-puan. Jadi jawapannya ianya memerlukan kaedah. Dia ada cara dia. Jadi dalam seminar ni nantilah saya nak kongsikan kepada anda. Kalau kata Murattal Jaharkah ni, macam mana nak buat dia? Apa dia punya rumus dia? Apa step dia nak kena buat apa dulu? Apa yang nak kena buat dulu? Step pertama macam mana? Step kedua macam mana? Step ketiga macam mana? Dah dapat step, insyaAllah. Okey. Boleh nak? Gitu saja. Bila tarikh terakhir pendaftaran? Kita buka ni setakat ni sampai 5 hari bulan. Okey, jadi tuan-puan yang nak daftar, tuan-puan boleh tekan link yang ada di ruangan komen tu. Ya, siapa yang berminat insya-Allah jom join. Oh, sorry. Kat sini tak disertakan yuran ya. Dia ada yuran tuan-puan program ni. Tapi yuran dia one off. Dia bukannya bulanan, sebab program kita ni hanya 2 pertemuan sahaja, iaitu pada 15 dan 22 Oktober. Hari Sabtu, kita mula daripada pagi sampailah 1 tengah hari.
kita kata program setengah hari lah. Program setengah hari untuk 2 tarikh, 15 dan 22 insya-Allah. Kat sini dia lebih kepada perkongsian tentang rumus murattal tu sendiri, kemudian kita terus pergi pada ni lah, praktikal. Kita buat sampailah kita boleh buat atas izin Allah jugalah. Bukanlah kata kalau ikut seminar ni sekali terus reti tuan-puan. Dia tengok pada kita punya kemampuan, sejauh mana kita tangkap benda tu kan. Jadi siapa yang nak ambil pengalaman pertama ni, insya-Allah ini untuk anda. Okey, jangan risau, kita santai-santai je. Kita belajar ni bukan untuk masuk bertanding. Ini sekadar untuk kita rasa seronok, untuk mengimarahkan lagi suasana bacaan Quran kita kan, dengan keluarga ke ataupun diri sendirilah. Okey, yuran dia tuan-puan RM70. RM70 itu yang package basic lah. RM70 sekali, bukan untuk satu tarikh semua sekali. Sekali bayar RM70. Dan satu lagi package, kita ada package premium RM85. Jadi kalau tuan-puan tanya saya apa beza 70 dengan 85 ni, beza dia berapa 75 ke 85? Lupa pula. 70 kan? 70 dengan 85. So beza dia RM15. Perasan tak? Jadi apa yang membezakan dua ni tadi? Okey, kalau yang 85 tadi, yang lebih RM15 ni, tuan-puan akan dapat ada video-video tambahan kita akan berikan. Contohnya sampel bacaan untuk semua jenis, untuk 6 jenis taranum surah Al-Fatihah. Okey. Kemudian tuan-puan juga dapat koleksi video tadabbur. Video tadabbur untuk surah yang kita sebut 3 qul tu. 3 qul kan? Qul, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan surah An-Nas. Jadi tuan-puan diberikan koleksi video tadabbur 3 qul ni tadi, dan juga koleksi bacaan surah Al-Fatihah dengan 6 jenis taranum. Itu je lebih untuk yang 85 tadi. Ada 2 tambahan tu sahaja. Yang RM70 maknanya tuan-puan dapat akses untuk kita punya seminar ni je lah. Kemudian jangan risau, untuk kedua-dua package ini anda layak untuk mendapatkan rakaman. Rakaman mesti dapat lah. Tak kisahlah package apa pun yang anda ambil, rakaman tetap anda akan dapat untuk anda tonton berulang kali, tengoklah sampai bila-bila pun. Kan? Jadi berbaloi ke tidak dengan bayaran RM70, RM85 tu tadi, untuk anda dapat akses, kemudian rakaman tu anda boleh tonton sehingga bila-bila. Tak ada waktu, tak ada tamat tempoh. Jadi pada saya mungkin berbaloi lah. Tapi wallahualam, bagaimana dengan anda boleh tentukan. So untuk pendaftaran anda boleh tekan link di ruangan komen tu, ada link, tuan-puan tekan sahaja. Bacalah dulu, ada info-info yang kita sediakan, apa je tentatif dia kan, apa semua. Tuan-puan boleh tengok, dan kalau rasa nak daftar, boleh terus daftar. Mudah, ada dah kat situ untuk tuan-puan isi pendaftaran. Kemudian kalau perlukan bantuan daripada tim kami, tekan juga ada satu bahagian tu, tuan-puan klik untuk dapatkan bantuan daripada tim kami, insya-Allah. Jelas ke setakat ni? So InsyaAllah kita jumpa nanti dalam seminar Murattal Jaharkah. Tadi ada yang tanya, tadi baca irama apa? Kalau dalam waktu kita baca Moh Ngaji tadi 1 hingga 5 muka surat tu, kita baca Rast. Okey, lagu Rast. Dan akhir yang tadi tu, bedah tajwid tadi, itu Bayati. Okey. Jadi mungkin ada yang tak tahu beza kan? Tak apalah, pelan-pelan InsyaAllah. Kita mulakan dulu dengan Murattal Jaharkah ni. Macam mana bunyi Murattal Jaharkah ni? InsyaAllah nantilah next class saya cuba demokan. Okey. Murattal Jaharkah ni antara lagu yang menjadi pilihan rakyat Malaysia lah. Wallahualam atas faktor apa, mungkin sebabkan dia punya air lagu tu kena sangat lah dengan orang kita ni kan, orang Malaysia kita ni. Okay, wallahu ta'ala alam. Saya rasa itu sahaja 3 info. Saya ulang kembali. Yang pertama berkaitan dengan esok podcast. Okay. Tajuknya apa?
tentang surah Yusuf tadi kan, bersama Encik Ifan dan Encik Elmi. Kemudian yang kedua, malam ni live TikTok bersama saya untuk slot yang pertama bagi Moh Ngaji. Namanya Moh Ngaji juga. Kan tak tahu nak letak nama apa. Itu je lah, mudah orang nak ingat kot. Yang ketiga adalah program ni seminar Muratal Jiharka. Jadi untuk mendaftar boleh tekan link di ruangan komen. Dan akhir sekali saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada live pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan anda semua sentiasa mendapat barakah Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat rahmat Allah dan keredaan Allah. Okay, doakan saya, doakan Izzy Ngaji terus berkembang untuk ke hadapan. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk episod yang kedua pada hari Rabu bertarikh esok 4 kan, 5 hari bulan insyaAllah. 5 hari bulan kita jumpa lagi untuk slot Moh Ngaji ini pada jam 8.30 pagi. Jadi tuan-tuan dan puan, kita akhiri dahulu pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan doa tilawah dan tasbih kafar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujjah kami ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah, berakhirlah kita punya live pada pagi ini. Yang baik itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang tu atas kelemahan dan kesilapan saya sendiri, mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jumpa lagi tuan-tuan untuk esok bersama Encik Ifan dan Encik Elmi, dan bersama saya kembali pada hari Rabu nanti. Ya. Jangan lupa malam ni juga untuk live di TikTok. Alright. Saya rasa itu sahaja. Dan taranum tadi tuan-puan tekan je lah link di ruangan komen itu. Apa lagi? Tak ada apa dah. Saya rasa cukup lah itu untuk setakat ni. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Dan akhir sekali berterima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala nikmat yang diberi kepada kita, nikmat kelapangan masa terutamanya. Dan insyaAllah bertemu lagi. Saya undur diri dahulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.